Okay, welcome back to Haki Zainal. Jadi hari ini kita akan ke sekolah Datuk Haji Husin ya. Dan kita akan menginterview beberapa orang di sekolah ini berkenaan dengan sepak takraw. Jadi kita akan masuk dalam sekolah. Jom. Baik, Syekh. Jadi untuk yang pertama sekali kita akan pergi interview pengetua dan juga beberapa orang cikgu yang lain sebelum kita ke arena sepak takraw di sekolah ini. Right. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Makri bin Jaafar, Pengetua Sekolah Menengah Datuk Haji Husin, bermula daripada 28 hari bulan Disember 2018. Jadi sepanjang saya berada di sini sebagai pengetua, bidang sepak takraw adalah menjadi keutamaan saya dan merupakan kebidaraan Sekolah Menengah Datuk Haji Husin lah. Begitu juga sukan yang terkenali untuk selama banyak kejayaan yang telah dilalui oleh pasukan sepak takraw sekolah, johan daerah, sebahagian pemain kita wakil negeri dan sebahagiannya telah wakil Malaysia ke peringkat ASEAN lah. Tanggungjawab yang telah dilaksanakan oleh jurulatih dan juga penggerak utama sepak takraw sekolah iaitu Cikgu Ku Jaisman. Saya harapkan sepak takraw Sekolah Menengah Datuk Haji Husin akan berkembang lebih jauh lah. Bukan seorang dua berterlibat dalam pasukan kebangsaan, mungkin lebih ramai lagi bekas main akan menyarun jersey kebangsaan dan jersey negeri-negeri dalam Liga Sepak Takraw lah, STL. Semoga dengan perkembangan ini kita harapkan sepak takraw akan menjadi nadi ataupun permainan yang sangat dikenali di negeri Perak ni dan dengan secara langsung membawa nama selama ke arena Malaysia lah. Jadi sekian, terima kasih. Sekarang ni kita berada di asrama Datuk Haji Husin di mana gelanggang sepak takraw berada. Okey, di sini adalah tempat training Cikgu Jais di mana dia akan training budak-budak dia dan kita akan tengok macam mana dia training. Bersatu kita terus maju, bermuafakat bergandingan bahu, mengejar cita-cita yang satu ke arah matlamat baru, memupuk semangat perpaduan, membentuk insan yang sejati, selama hidup berbakti, namamu bersanjung tinggi. Kita pasti akan melangkah jaya menuju aspirasi negara. Dengan tekad tekun dan usaha kita pastikan berjaya. SNK Datuk Haji Husin membentuk insan yang sejati, selama hidup berbakti, namamu bersanjung tinggi, namamu bersanjung tinggi. Terdapat 3 sesi latihan akan dijalankan setiap hari, iaitu di waktu pagi, petang dan juga malam. Sesi latihan bermula dengan jogging. Jogging adalah bertujuan untuk membina stamina kepada player-player sepak takraw. Dan kemudian mereka akan melakukan stretching, iaitu di mana player-player akan merenggangkan otot-otot mereka sebelum sesi latihan bermula. Setelah itu, sesi warm up akan dijalankan. Tujuan warm up adalah untuk memanaskan badan sebelum bermain sepak takraw di atas gelanggang. Setelah tamat sesi warm up, player-player akan berlatih bersama Cikgu Jais. Cikgu Jais akan mengajar mereka cara untuk mengambil bola yang di-serve. Selain itu, player-player juga akan belajar untuk serve bola supaya mereka semakin mahir. Selain itu, kecergasan fizikal amat penting di dalam permainan sepak takraw. Player-player akan berlatih untuk menggulung bola sebagai seorang killer. Ini nama dia plank. P-L-A-N-K, plank. Ini untuk kekuatan perut. Nama dia. Kita selalu buat 3 set. Ready? 3 set maksudnya seminit, 2 minit. Latihan-latihan fizikal yang dijalankan di sekolah Datuk Haji Husin ini sangatlah berat. Tidak hairan lagi kenapa semua player-player mereka sangat bagus. Jadi kenapa ada kalau rasa niat nak berjaya sampai macam Amirul Ramadan dengan Syapang dengan Azlan tu,
Masa latihan macam ni apa coach sister? Siapa main-main masa ni dia tak serius memang tak dapat. Sesi latihan petang pula bermula pada pukul 3 hinggalah waktu asar. Setelah tamat melakukan jogging sejauh 4.5 km, player-player akan melakukan stretching dan kemudian akan mengambil props tayar sebagai alat latihan. Mereka akan melompat di dalam tayar supaya keadaan fizikal mereka lebih kental. Lebih kental untuk masa hadapan. Latihan ini bukan hanya merangkumi pada fizikal kaki, malah fizikal badan juga turut dilakukan. Tujuannya supaya badan kita lebih kuat dan juga lebih pantas untuk mengambil bola. Setelah tamat sesi latihan fizikal, player-player bolehlah bermula bermain sepak takraw di dalam court selepas waktu asar. Jadi boleh cikgu ceritakan sedikit perjalanan cikgu dalam karier cikgu dalam bidang sepak takraw ni? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama sekali saya bagi pihak kelab sepak takraw SMK Dato' Yusin mengucapkan terima kasih banyak-banyak buat saudara Izwan, saudara Haki dan rakan-rakan yang lain yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan satu video berkenaan dengan sepak takraw SMK Dato' Yusin. Jadi soalan pertama, berbalik kepada soalan pertama saya yang diajukan, sebenarnya pembabitan saya dengan sepak takraw ini dah terlalu lama. Saya terjebak dengan sepak takraw ni di peringkat sekolah rendah lagi. Sebenarnya ketika bermain petang-petang di sekolah agama, kemudian wakil sekolah di peringkat sekolah rendah, main petang-petang, ketika itu saya membesar di Felda. Jadi banyak main dengan orang tua-tua. Sebenarnya saya dengan sepak takraw ni dah terlalu lama. Cuma saya secara seriusnya dengan sepak takraw adalah ketika saya berada di sekolah menengah. Ketika itu saya hamstring, tak boleh nak main bola, rehat sebulan, dan dalam masa yang sama tu saya nak cuba pulihkan kaki saya main sepak takraw. Dan akhirnya saya berjaya dipilih untuk mewakili Sukma Kedah pada tahun 2000 kalau tak salah saya. Dan bakat saya itu terus saya kembangkan ketika saya berada di Universiti Putra Malaysia, di mana di sana saya telah menemui pelbagai otai-otai, legenda-legenda sepak takraw di samping di negeri Kedah dan sebagainya yang telah banyak menunjuk ajar kepada saya untuk menjadi seorang pemain sepak takraw yang tak adalah sampai mewakili negara tetapi pernah mewakili negeri untuk beberapa kejohanan. Oh, jadi mana kata memang daripada sekolah dulu pun ada main takraw lah kira daripada peringkat universiti. Macam mana datang steam untuk jadi seorang jurulatih tu? Sebab nak melatih budak ni bukan benda yang mudah. Saya pun tak pernah terfikir untuk menjadi seorang jurulatih sepak takraw sebenarnya. Kalau ikutkan sejarah saya ni, saya datang ke Dato' Yusin pada tahun 2003, 16 bulan 9 tahun 2003. Saya datang ke sini sebenarnya dengan satu package saya bawa modul nak bawa bola sepak sebenarnya. Sebab saya nampak ketika itu bola sepak boleh pergi jauh. Tetapi bila saya sampai di SMK Dato' Yusin, seminggu yang pertama saya berada di sini, telinga saya ini dihidangkan dengan kejayaan-kejayaan sepak takraw SMK Dato' Yusin. Dan saya mencari-cari kenapa SMK Dato' Yusin sudah tenggelam dari segi kejayaan, di mana bakat-bakat anak muda. Saya mencari jawapan dan akhirnya saya dapat satu jawapan. Jawapan dia adalah di mana tidak ada orang yang nak committed, yang nak bawa budak-budak ni. Daripada situ saya berubah, saya berazam, saya cari maklumat, saya mula mengasah skill saya mula belajar tengok YouTube, saya ingat balik apa yang jurulatih-jurulatih saya pernah buat kat saya bukukan, saya tulis, saya catat di samping dengan ilmu-ilmu yang telah saya pelajari dalam bidang pendidikan jasmani ketika berada di UPM dulu. Maka saya create satu daripada seorang pemain yang tak pandai bermain, kita nak bagi dia main, kita nak bawa satu budaya, nak jadikan dia sebagai satu budaya. Akhirnya benda tu bila dah ada komitmen daripada pelajar-pelajar, maka di samping minat saya sendiri untuk nak melatih pemain sepak takraw, maka hari ini saya ada tim sendirilah di sekolah ni yang boleh kita bawa untuk mana-mana pertandingan. Oh, kira dari situ ada punya steam tu sampai lah. Jadi
macam cikgu nak buat pasukan. Jadi sebab pasukan ni hanya pasukan sekolah, bukan kelab, tak berdaftar, tak ada pembayaran. Jadi apa halangan yang cikgu perlu lalui dalam membentuk sebuah pasukan sepak takraw untuk sekolah ni? Sebab ialah dia berkait dengan dana, masa, dengan kerjasama daripada cikgu-cikgu lain. Jadi cuba cikgu cerita sikit. Saya berpegang kepada prinsip gila. Okey, saya berpegang kepada prinsip gila. Benda ni saya cerita di mana-mana pun. Sebab seorang pemain sepak takraw yang bekas pemain Malaysia ni, dia pernah cakap kat saya, walaupun pelajaran dia tak pandai sangat pada saya, dia bukan seorang pelajar universiti, dia bukan seorang cikgu dan sebagainya, tapi satu ayat yang memberi kesan kepada saya pada hari ini, daripada dulu sampai hari ini, kata-kata dia adalah untuk menjadi berjaya, kita mesti gila. Nak masuk universiti, kita kena gila baca buku. Nak berjaya sesuatu, kita kena gila kat arah tu. Maksudnya gila yang bermanfaat. Jadi, saya berpegang kepada prinsip tu. Maka, apabila ada prinsip tu, maka apa saja halangan yang kita hadapi, insya-Allah kita dapat lalui dengan tenang. Tapi, saya tak nafikanlah. Kadang-kadang saya down. Kadang-kadang saya rasa macam lemah dalam perjuangan ni disebabkan beberapa faktor lah. Yang pertama sekali, bila kita dah ada pemain, bila kita dah create pemain daripada tak reti main, kita nak bawa dia, jadi perlukan banyak modal. Kita nak bawa dia menyertai macam-macam kejohanan. Benda-benda yang macam ni lah yang kadang-kadang saya jadi down. Nak mengharapkan sekolah sepenuhnya, kadang-kadang sekolah kampung, dia tak banyak sumber. Maka saya terpaksa usahakan sendiri. Latihan nak bagi budak-budak minum pun kadang-kadang kita belanja, kadang-kadang dia bawa sendiri. Kemudian yang lain-lainnya dari segi masa saya, bila saya dah berkahwin, tapi alhamdulillah saya bersyukurlah sebabnya keluarga saya, isteri, anak-anak semua memahami minat saya. Daripada zaman dulu bujang lagi saya dah terjebak dengan latihan takraw ni pagi, petang, malam. Kemudian dari segi yang lain, di sini pemain-pemain ramai. Cikgu yang nak bawa ni budak-budak ni tak ramai. Betul-betul saya seorang. Betul-betul saya seorang yang bawa. Saya lah jurulatih, saya lah pengurus pasukan, saya lah fisio, saya lah segala-galanya. Jadi tak ada peneman tau. Maksudnya, dan kita dah mengutarakan macam-macam dah benda ni kepada pelbagai pihak. Tapi buat masa sekarang ni kita belum dapat atas sebab mereka menganggap selama ni terlalu ke dalam untuk mereka nak sampai. Jadi yang seterusnya masalah gelanggang. Kalau tuan-tuan semua tengok di sini, kita hanya ada 2 gelanggang ni. 2 gelanggang ni pun baru lagi. Ini lampu-lampu ni semua, jaring-jaring ni semua adalah hasil duit sendiri di samping sumbangan daripada orang ramai sikit-sikit. Yang mana ada saya tampung, saya kolek-kolek, saya buat tabung. Inilah hasilnya. Masa dapatlah bermain malam-malam. Sebab sebelum ni kita mengharapkan dewan saja. Dewan pula penuh dengan pelbagai program. Kadang-kadang bila dah hujung tahun ni program akademik sana sini tak boleh nak training, nak jalan, game nak kena on. Jadi kena usaha. Jadi itulah antara maksudnya kekangan dari segi masa, kemudian dari segi duit yang gelanggang, itu adalah penghalang-penghalang. Jadi kalau hujan macam ni, malam-malam ni hujan, kita tak boleh nak bermain lah. Maksudnya budak-budak tak boleh nak training. Itu saja. Jadi mana kata halangan dia tu kira banyak pula modal kat noh. Banyak pula modal. Modal sendiri teruk kat kena. Jadi untuk soal kita dah dengar pasal halangan, jadi kita nak dengar pula macam mana cikgu nak bentuk seorang budak daripada yalah kita tak tahu budak tu disiplin dia macam mana, nak tunduk dengan kita, nak dengar cakap kita, hormat kita sebagai seorang jurulatih. Jadi macam mana cikgu bentuk budak-budak ni? Kalau tanya saya lah, yang budak-budak yang pernah bersama dengan saya, tak kiralah di mana-mana peringkat, sama ada di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan. Sebab setakat ni pencapaian saya pernah bawa pasukan sepak takraw sekolah-sekolah ASEAN. Jadi itu pencapaian tertinggi saya lah, di samping SUKMA serta beberapa kejohanan-kejohanan yang melibatkan sini lah. Satu first impression kita kepada kita lah. Apabila sebut nama Cikgu Jaiz, orang tu kena faham Cikgu Jaiz punya latihan, Cikgu Jaiz punya perwatakan, kita serius dalam gelanggang. Bab lain kita seronok, bab training kita training, bab dalam gelanggang tidak ada istilah main-main. Maksudnya nak bagi dia faham bahawa latihan ni satu benda yang bukan main-main. Yang tujuan kita buat ni adalah untuk peningkatan dia. Dan sebagai dalam etika jurulatih,
Maksudnya nak menjadi seorang jurulatih, dia perlu ada masa tegas, ada masa perlu longgar, ada masa perlu lembut, ada masa perlu ada give and take kat situ. Tapi saya punya style, saya tak suka main-main. Jadi maksudnya siapa yang duduk di bawah saya mesti serius. Bab training kita training, bab main-main kita main-main, bab sonok-sonok kita sonok. Jadi supaya pemain faham bahawa disiplin itu penting untuk membentuk satu kejayaan. Dan setakat ini mana-mana pemain yang telah mencapai kejayaan, mereka adalah mereka yang telah melalui dan telah mengikuti disiplin tersebut dan akhirnya hari ini mereka berjaya. Dan mereka-mereka yang tak berjaya mungkin disebabkan satu mungkin sepak takraw bukan bidang mereka setelah mereka dah berusaha, kemudian di samping mungkin tidak ada rezeki. Istilah yang mudahnya tidak ada rezeki untuk mereka dengan sepak. Yang dah berjaya, yang boleh pergi jauh, maksudnya mereka dah melalui tahap-tahap disiplin ni, dah memahami. Okay. Macam itulah, jadi mana kata ada masa-masa dia untuk kita supaya budak ni dia rapat dengan kita, dekat dengan kita lah. Jadi lepas membentuk seorang budak tu, jadi untuk lahirkan pemain yang berkualiti macam cikgu dah memang melahirkan Azlan Alias, Yus Hanif, Hafiz Zulkifli, Amirul Ramadan yang tengah stop sekarang dekat STL. Jadi dan banyak lagi lah pemain lain, cuma saya nak sebut satu-satu tu susah. Jadi cikgu ceritakan macam mana cikgu punya teknik latihan tu untuk lahirkan pemain yang berbakat, kualiti. Dia sebenarnya latihan kita sama rata je sebenarnya kalau ikutkan. Kita tak pernah pilih kasih kepada pandang-pandang pemain. Cuma kadang-kadang kesungguhan seseorang tu, mungkin pemahaman terhadap apa yang kita sampaikan tu dia faham. Orang ni tak faham. Orang ni Cikgu Jaiz cakap macam ni, dia boleh buat. Orang ni tak faham dan dia tak boleh nak buat. Itu satu. Kemudian keduanya, disiplin diri lah. Kalau kita tengok Hafiz Zulkifli, kita tengok Amirul Ramadan, kita tengok Yus Hanif, kita tengok Azlan Alias. Sebenarnya pemain-pemain ni pada saya satu benda yang luar biasa lah. Mereka adalah pemain-pemain yang boleh extra training. Maksudnya kalau orang lain sebelum training tu mereka dah buat dulu, ataupun lepas training mereka extra lagi. Jadi nak dapatkan satu, kita nak fahamkan dia untuk jadi luar biasa. Sebab nak menjadi pemain yang berjaya, dia mesti jadi luar biasa. Kalau biasa, dia sama. Jadi nak jadi luar biasa ni benda yang kita perlu bagi penekanan kepada dia. Hari-hari kita kena tanam dalam otak dia. Nak main untuk jadi pemain negeri, nak jadi untuk jadi pemain negara, nak sampai satu tahap bintang, nak sampai satu tahap supaya berjaya. Benda ni perlu ditanam. Perlu kita asak dia setiap hari dalam minda dia. Hang turun training ni untuk apa? Training ni saja-saja tak payah. Maksudnya, dan benda inilah yang telah empat-empat orang yang telah disebutkan nama tadi, sebenarnya di samping beberapa pemain yang lain yang telah berada dalam skuad Sukma, yang dah memenangi pingat emas Sukma dan sebagainya pun ada. Tapi setakat ni yang menyelah, sebabnya menyelah empat orang ni, sebab zaman sekarang ni sepak takraw ada dalam TV. Dan kebetulan ada saingan STL Sepak Takraw League dan empat orang ni telah mewarnai kaca TV, dihiasi muka-muka mereka menghiasi kaca TV dan dikenali. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya empat orang ni luar biasa dia sebabnya kesungguhan mereka untuk menjalani latihan, di samping mereka faham apa yang Cikgu Jaiz nak, dan hari ini tanyalah mereka apa kepuasan yang mereka dapat setelah mereka lalui segala-galanya. Teknik dah untuk latih mereka ni. Jadi ada cikgu pencapaian cikgu lah. Cikgu rasa yang setakat ni masih cikgu berpuas hati atau tidak dengan pencapaian sekarang ni? Kalau tanya saya peribadi, kalau ikutkan saya dah boleh stop dah sepak takraw ni. Sebab daripada sekecil-kecil kejohanan dah sehingga sebesar-besar kejohanan lah. Kecuali STL je lah yang saya ingat saya tak ikut. Dan bukan rezeki saya mungkin. Jadi dari segi pencapaian, dari segi penglibatan sebagai jurulatih itu sebenarnya semua saya dah terlibat. Cuma dari segi semua dari segi kejayaan ni bukan semua saya dapat. Contohnya di peringkat sekolah-sekolah mungkin saya telah menjuara, budak-budak ni dah menjuarai berbagai kejohanan di peringkat sekolah. Di peringkat senior pun tak banyak kejayaan-kejayaan yang saya bimbing yang mereka dapat. Tapi kepuasan saya adalah apabila melihat seorang pemain yang daripada sekolah kampung SMK Dato' Jusin, yang satu sekolah yang tak tahu kedudukan dia di mana, tapi hari ini menjadi satu sekolah yang disebut antara sekolah yang mampu memberi cabaran dalam sepak takraw. Dan kepuasan saya adalah kepuasan bukan kepada kejayaan. Kepuasan saya adalah kepuasan kepada melihat anak-anak buah itu berada di tahap yang paling tertinggi. Maka
saya teruskan usaha apa yang saya dah ini, bukan saya nak tengok Datuk Yusin berjaya semata-mata, tapi kita nak tengok lebih ramai budak-budak Datuk Yusin menghiasi kaca TV, dalam masa yang sama lebih ramai berada dalam skuad negara, dalam masa yang sama turut membantu membawa nama sekolah di pesada yang lebih tinggi. Kalau sebelum ni dari peringkat dalam Malaysia, mungkin kita nak talent kenal SMK Datuk Yusin dengan sepak takraw kalau boleh. Jadi itu kepuasan. Maksudnya kejayaan itu melalui kepuasan. Jadi mana kata untuk bagi cikgu kat ni rekod pencapaian cikgu belum mendapat kepuasan lagi lah untuk bagi lebih dikenali di luar. Jadi untuk yang penutupnya soalan kita nak tanyalah untuk visi dan misi cikgu untuk masa-masa akan datang. Jadi sama ada untuk cikgu kembangkan lagi atau macam mana? Umur saya pun semakin hari semakin meningkat. Tenaga saya makin hari makin berkurang. Apa yang saya mengharapkan, satu, sepak takraw, legasi sepak takraw di SMK Datuk Yusin ini diteruskan. Dan saya masih bersabar, saya masih berdoa agar ada anak-anak buah saya kembali ke Datuk Yusin membantu saya ataupun mengambil alih tempat saya, di samping saya menjadi pembantu kepada mereka, di samping menjadi penasihat. Dan masa sama kalau boleh kita nak bukan setakat SMK Datuk Yusin selama ni digeruni orang jejak ya kaki kat Selama, tahu ini adalah bumi takraw. Jadi dalam masa yang sama kita nak bawa benda-benda yang macam ni bukan senang. Saya kalau hari ni dulu gelanggang tak ada lampu, hari ini kita ada gelanggang, ada lampu. Jadi kita dalam proses nak membina satu dewan khas untuk takraw, di mana bila ada dewan ni kita lebih ramai bakat-bakat yang boleh kita cungkil, lebih banyak benda yang kita boleh buat. Sebab sekarang ni kita tak ada gelanggang. Gelanggang kita harap dua ni, di samping di dewan sekolah. Jadi bila benda ni tak ada, susah kita nak buat perancangan. Tapi orang kata kalau nak berjaya ni tidak boleh jadikan alasan. Nak tak nak kita kena buat. Maka kita kena teruskanlah legasi ni. Dan matlamat saya, misi saya nak tengok lebih ramai anak-anak Selama terutama sekali mewarnai sepak takraw dalam Malaysia. Dalam masa yang sama menghiasi kaca TV melalui sepak takraw ni. Itu adalah matlamat saya lah. Sebab pada saya satu benda yang ada pada saya yang saya boleh buat, dan itu kemampuan saya. Dan itu lorong yang saya ada. Saya yakin insya-Allah lebih ramai lagi anak-anak Al-Yusin, tak kira lah daripada mana. Dan yang paling penting, pemain-pemain daripada luar. Contohnya sebelum ni kita ada pemain-pemain daripada Pahang, Botak, kemudian kita ada budak daripada Kedah, daripada Ipoh yang telah masuk ke sini. Azlan Alias sendiri pun daripada Bagan Serai, yang bukan daripada dalam Selama, datang ke sini untuk menimba ilmu dalam sepak takraw. Tanyalah mereka sebab nak main sepak takraw datang ke Yusin. Maksudnya kita nak satu hari nanti Datuk Yusin diiktiraf di peringkat mana-mana pun bahawa ini sekolah model sepak takraw. Sekolah ni sekolah biasa harian, bukan sekolah sukan kan? Ya. Jadi mungkin dari segi situ kekangan untuk dapatkan macam dewan untuk training ke macam mana? Yang pertama sekali, sekolah ini sebenarnya dah ditabalkan, dah diiktiraf sebagai sekolah projek sepak takraw negeri Perak di peringkat Jabatan Pendidikan. Cuma benda ini tak semua orang tahu. Cuma tidak ada hitam putih katanya sekolah projek sepak takraw. Dan yang pasti yang memang ada hitam putih adalah sekolah ini adalah PLD, Pusat Latihan Daerah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan halangan-halangan untuk mendapatkan gelanggang takraw ni sebenarnya macam saya cakap tadi lah, benda ini perlu dibawa oleh suara ramai. Maksudnya bukan sekadar saya seorang saja yang melaungkan, dia perlu membabitkan pentadbiran sekolah, dia perlu melibatkan masyarakat di Selama, kemudian yang keduanya perlu melibatkan pihak-pihak atasan PPD, JPN yang perlu nampak benda ini sebagai satu kepentingan, di mana benda ini bukan satu benda yang main-main. Dan kita telah mengukir kejayaan-kejayaan melalui beberapa kejohanan, melalui individu yang telah kita hasilkan. Jadi pada saya, dari segi kejayaan tidak perlu dipertikaikan lagi untuk kita mendapatkan dewan. Bukan status sekolah sukan ataupun tidak untuk kita dapatkan dewan. Tetapi benda ini perlu dibuka mata kepada semua pihak bahawa di sini ada satu pusat latihan yang memang daif. Daifnya dari segi kemudahan. Yang orang nampak hanya ada dewan, tapi di sebalik dewan tu orang tak tahu. Kita hanya ada 2 gelanggang pun kalau ikutkan tak memenuhi spesifik gelanggang takraw. Jadi
saya merayulah kepada sesemua yang mendengar ini agar membawa satu suara, agar kita sepakat untuk sama-sama kita berjuang, bukan untuk saya tapi lebih kepada kepentingan anak-anak SMK Datuk Yusin, insyaAllah. Okey. Jadi takat itulah untuk bertemu sama cikgu. Terima kasih. Cikgu, Baik, terima kasih. sama. Jadi Saudara Hafiz, Assalamualaikum. Salam. Sekarang kita nak Saudara Hafiz cerita sikit pasal permulaan bermain sepak takraw di sekolah Haji Hussein. Okey. Kalau kalau story saya sendirilah sebab saya masuk Haji Hussein ni dah hujung-hujung tingkatan 1. Walaupun saya orang Selangor tapi saya masa form 1 saya sekolah Henderson Ipoh. Dah hujung tahun baru saya masuk ke Haji Hussein. Masa saya masuk sekolah Haji Hussein tu kebetulan kalau tak salah saya masa tu Cikgu Jaiz tu baru posting kat sini lah, Cikgu Jaiz jurulatih sepak takraw Haji Hussein. Jadi ada 2-3 orang budak yang dia dah aim lah untuk mulakan projek takraw dia. So lepas tu kawan-kawan yang 2-3 orang tu pun kawan-kawan saya yang main takraw sekali masa sekolah rendah. Dan depa pun cakap jom lah join takraw sekolah Haji Hussein sebab Cikgu Jaiz, cikgu baru ni dia betul-betul nak buat tim takraw sekolah Haji Hussein. Oh, jadi bermula pada situlah Saudara Hafiz menceburi bidang sepak takraw. Untuk dapat latihan yang solid dia, saya rasa memula daripada saya tingkatan 1 tu lah sebab sebelum ni darjah 5 6 dah main takraw, cuma untuk dapat latihan yang berterusan tu mula dia daripada sekolah Haji Hussein tingkatan 1. Oh, bermula daripada Cikgu Jaiz lah. Ya. Oh, jadi sepanjang karier Saudara Hafiz dalam bidang sepak takraw, siapa menjadi sumber inspirasi kepada Saudara Hafiz untuk terus berjuang dalam bidang ni lah? Okey, kalau ikut kan sebenarnya saya tak berminat sangat pun sepak takraw ni. Saya lebih suka main bola. Sebab tu saya pergi sekolah Henderson. Tapi lepas saya balik sini tu, bila saya dah start main takraw tu, saya nak cakap ada sumber inspirasi main takraw ni tak ada sangat lah. Cuma saya kadang-kadang tengok pemain yang lebih berpengalaman macam pemain Malaysia, pemain Perak yang dekat-dekat dengan kawasan sini. Contoh sini-sini yang kita ada macam saudara Fazlan Amini, saudara Brother Hamid, Brother Rahman yang ada achievement yang tinggi dalam takraw. So saya jadikan depa tu tak inspirasi pun, cuma teringin nak orang cakap nak ada pencapaian macam depa. Orang-orang lama lah. Kira banyak jugalah bakat-bakat daripada Selangor ni, daripada tahun-tahun dulu yang mengharumkan nama Selangor ni di peringkat tertinggi seperti kebangsaan. Ya, betul. Kalau nak cakap bakat kat Selangor ni, memang budak Selangor ni memang banyak bakat yang boleh pergi jauh lah. Sebab Selangor ni antara yang terkenal dengan produce player-player takraw yang bagus-bagus dalam Perak, dan ada 3-4 orang yang dah orang cakap nama dah tinggi, nama dia dah meletup dalam Malaysia. Contoh macam Fazlan, macam Pak Cik Hamid, macam Brother Rahman yang kalau dah pergi keluar tu orang kenal lah dia orang tu siapa. Dari situlah. Jadi setuju tak kalau saya cakap Cikgu Jaiz ni membawa satu revolusi kepada sekolah Datuk Haji Hussein dalam bidang sepak takraw ni? Oh, saya tak setuju tapi saya sangat setuju. Saya sangat setuju. Tapi sangat tak setuju. Terangkan sebab apa mengatakan yang Cikgu Jaiz ni membawa revolusi, satu revolusi sekolah Haji Hussein? Okey, revolusi yang dia bawa kira sebelum ni Haji Hussein tak ada satu coach yang betul konsisten untuk lahirkan bakat dekat sekolah Haji Hussein. Maksud dia tak ada coach tu, bagi saya start daripada yang saya tahulah. Kalau cikgu lama-lama tu ada je melatih budak dan achievement mereka pun bagus. Zaman-zaman player-player tahun 80-an, 90-an tu masih bagus lah. Masih ada coach yang konsisten. Tapi dalam 10 tahun lepas tahun 1999 ke tahun 2000 macam tu, tak ada lagi seorang jurulatih yang solid untuk bangunkan sepak takraw kat sekolah Haji Hussein. Jadi selepas kedatangan Cikgu Jaiz dalam 2003 atau 2004 macam tu, berlaku revolusi sepak takraw dalam sekolah Haji Hussein. Maksud dia kita dah ada seorang coach ataupun seorang cikgu yang betul-betul konsisten untuk bangunkan sepak takraw Haji Hussein. Ikutkan macam kalau sebelum ni
training takraw waktu nak ada game je. Game MSSM pun setahun sekali. Jadi macam game tu nak start bulan 4, bulan 3 tu baru training. Itu pun training sekadar nak pilih budak, lepas tu pergi game, lepas tu habis. Tapi lepas Cikgu Jais datang, latihan tu berterusan. Seminggu dalam 5 kali atau 4 kali mesti ada latihan. Oh, jadi mana kata setiap tahun mesti full dengan latihan lah. Yap. Dan mungkin tournament-tournament kecilan di luar lah. Jadi Saudara Hafiz, ceritakan sikit lah sebenarnya Cikgu Jais ni seorang cikgu yang macam mana, yang kira dia hanya di dalam gelanggang saja atau di luar dia boleh kongsi menjadi kawan atau bagaimana? Okey, berdasarkan pengalaman saya dengan Cikgu Jais ni sebenarnya layanan dia bagi saya ikut fasa umur. Maksudnya kalau tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 tu dia lebih serius, dia tak main-main. Maksudnya dia mungkin kurang bergurau sebab dia nak anak buah dia lebih fokus kepada game, lebih fokus kepada training, dan tak mau budak-budak atau player-player ni bila dapat coach yang ramah, coach yang suka main-main, budak-budak ni akan jadi macam naik lemak . So dia dah terapkan benda tu lebih awal supaya player form 1, form 2, form 3 ni lebih serius apabila training, tak ada masa untuk main-main. Cuma bagi saya latihan, kalau aspek latihan yang Cikgu Jais bawa tu sangat-sangat keras sangat-sangat keras. Kalau bukan latihan keras yang dibuat, saya rasa sekolah ni tak mampu lahirkan pemain-pemain macam Azlan Alias, macam Amirul Ramadan. So berbekalkan latihan keras yang dia buat tu, sampai kita sekolah Jurusan mampu lahirkan bintang di peringkat antarabangsa dan juga peringkat negeri. Jadi kira betul lah secara teknik yang diterapkan tu tepatlah untuk pelajar-pelajar yang untuk bermain takraw lah. Jadi cuba Hafiz ceritakan, macam sampaikanlah untuk orang luar yang berminat untuk masuk sekolah ni untuk jadi player takraw, cuba kongsikan sedikit lah dalam bagaimana dia punya rintangan tu untuk jadi seorang player yang profesional dalam bidang sepak takraw, sama ada usaha, bakat atau bagaimana. Okey, kalau betul-betul berminat untuk main sepak takraw, maksud dia bila dah sambung pelajaran ke peringkat sekolah menengah dan betul-betul nak kembangkan bakat dalam sepak takraw, saya syorkan untuk masuk ke sekolah Haji Hussein. Maksud saya bukannya player tu maksud dia daripada sekolah rendah dah pandai main takraw, tapi yang tak pandai main takraw pun dia berminat, macam kata aku masuk tingkatan 1 ni aku rasa nak main takraw, dia boleh datang ke sekolah Haji Hussein dan boleh minta tolong ajar, minta bantuan daripada Cikgu Jais. Sebab Cikgu Jais bagi saya, dia mampu lahirkan pemain yang tak ada bakat dalam takraw sampai player tu mampu mewakili daerah ataupun mewakili negeri, bermula daripada zero. Sesetengah player ni dia ada dua bahagian tau. Satu yang memang gifted maksudnya memang Tuhan anugerahkan dia bakat main takraw. Darjah 4, darjah 3 dia dah boleh timbang bola. So bila dia naik form 1, form 2, dia punya kemahiran tu berbeza daripada pemain yang tak ada bakat. Jadi pemain yang tak ada bakat ni dia terpaksa berusaha lebih keras untuk dia mempunyai kemahiran yang tinggi dalam permainan sepak takraw. Jadi macam Cikgu Jais ni, dia ada dua jenis player yang dia lahirkan. Satu yang tak pandai langsung nak main takraw, dapat kat tangan dia asuh pemain tu, dia gilap bakat pemain tu sampai dia boleh mewakili daerah, mewakili negeri. Sebab pada pendapat saya, kalau pemain yang tak ada basic takraw, baru belajar main takraw di peringkat sekolah menengah, dapat wakil Perak ataupun dapat wakil daerah, itu antara satu achievement yang paling baik bagi saya, sebab dia tak pernah ada bakat nak main takraw kan. Satu lagi, sebab apa saya syorkan masuk sekolah Jurusan, sebab latihan yang diterapkan oleh Cikgu Jais ni, latihan memang yang diperlukan untuk bangunkan bakat sebagai seorang pemain takraw. Sebab dia pun setahu saya sekarang dah ada sijil di peringkat paling tinggi. Sijil yang dia ada tu boleh latih skuad kebangsaan Malaysia kalau tak salah saya lah. Jadi latihan yang dia terapkan tu memang berbeza daripada jurulatih lain yang mungkin kemahiran mereka ataupun tahap sijil mereka belum tinggi, belum mampu capai seperti dia. Saya tidak menidakkan kemahiran jurulatih lain, tak, bukan maksud saya macam tu. Tapi untuk player yang rasa nak majukan diri dalam sukan sepak takraw, dia mesti mempunyai jurulatih yang mempunyai kemahiran ataupun sijil yang tinggi di peringkat kebangsaan. Yang terakhirlah, cuba Hafiz bagi apa harapan ataupun
kata-kata semangat lah untuk sekolah Jusin, untuk Cikgu Jais atau untuk pembangunan sepak takraw lah dalam Malaysia di peringkat Selangor atau Malaysia. Okey, saya cakap di peringkat Selangor lah kan. Kalau di peringkat Selangor ni untuk orang yang berada di Selangor atau berdekatan dengan Selangor yang rasa alah setakat sekolah Jusin tu nak pergi tak jauh, aku nak pergi. Sila saya mengalu-alukan kedatangan bakat-bakat baru sebab sistem latihan kat sini sangat-sangat orang cakap sangat-sangat sistematik. Satu lagi kita mempunyai seorang jurulatih yang betul-betul mengorbankan masa. Saya rasa mengorbankan hidup dia kot untuk pembangunan sepak takraw Jusin. Dia bukan korbankan masa tapi dia kadang-kadang korbankan hidup dia untuk hidup pun dia korbankan untuk lahirkan pemain yang mempunyai sumbangan terhadap negara kan. Jadi kalau saya nak kongsikan sedikit pengalaman tu, training kat sini memang keras lah. Kalau dulu waktu saya tu pagi orang lain macam budak form 1 form 2, saya form 1 masa tu, budak lain pagi-pagi tu tidur. Pagi-pagi tu tidur pukul 8 pukul 9 sebab petang nak sekolahan. Tapi pemain takraw ni pagi pukul 8 dah ada dekat gelanggang sampai pukul 11. Sampai pukul 11 petang pergi sekolah. Untuk pelajar yang bila saya dah masuk tingkatan 4 ke atas, tingkatan 3 ke atas yang sekolah dah mula sesi pagi, latihan bermula pada pukul 3. Pukul 3 tu latihan jogging. Jogging 7 km, 8 km tengah-tengah panas tu. Sebab kadang-kadang ada orang tanya, kenapa main takraw tu Cikgu Jais suruh jogging sampai 7 km, 8 km, bukan nak pergi main bola. Tapi bagi Cikgu Jais dia cakap, kalau kita tak ada stamina, nak main sukan apa pun kita tak boleh. Walaupun takraw ni dia punya pergerakan, dia punya larian tak macam dalam sukan bola sepak, tapi fitness tu menyebabkan kita ni, tubuh badan kita ni lebih bersedia daripada orang lain. Kalau mungkin orang lain kalau yang tak ada stamina main satu set dia perform, tapi second set tie break dia dah tak boleh pergi. Tapi untuk player yang ada stamina, first set, second set sampai third set dia masih boleh kekalkan dia punya gaya permainan. Ikutkan saya nak share banyak ni, tapi sebab bagi saya cakap set lah. Kalau saya nak share sampai esok pun tak habis. Tapi tak apalah sebab slot saya set je. Kita panggil Encik sebab sekejap saja. Okey. Memang banyak Encik sebab Encik tak penting pun. Jadi kami panggil Encik situ. Je lah. Okay. Sebab Encik je yang ada masa. Okay, jadi terima kasih lah sebab sudi luangkan masa dengan kami untuk kongsi. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada saudara Hafiz. Okey, sama-sama. Bagi kerjasama kepada kami. Jadi okey, terima kasih. Okey, sekarang kita bersama dengan dua pemain yang bukan berasal daripada Selangor Perak, yang datang dari luar dan datang mengaji sini untuk menimba ilmu dalam akademik dan sepak takraw, dalam bidang sepak takraw. Jadi di sini saya kenalkan Faris dan Syahiran. Okey, jadi saya nak tanya satu soalan je, tak banyak pun. Saya nak tanya Faris dari mana dan Syahiran dari mana? Saya dari Ipoh, Perak. Saya dari Gurun, Kedah. Okey. Saya nak tanya, macam mana yang buatkan anda berdua ni tertarik untuk datang ke sekolah sini? Sebab yalah, Gurun jauh dengan sekolah ni, Ipoh pun jauh juga. Jadi cuba ceritakan sedikitlah macam mana jadi tertarik nak datang ke sini. Assalamualaikum. Terutama sekali terima kasih kepada Cikgu Jais atas latihan setiap hari. Saya berminat datang sini sebab Cikgu Jais banyak support, lagi dia banyak membantu saya waktu latihan. Lagi satu, saya berminat nak berlatih bersama dia. Okey, terima kasih. Okey, jadi mana kata sebelum dari datang kepada Haji sini dah kenal lah dengan Cikgu Jais. Okey, jadi kita tanya Syahiran pula. Dia datang daripada mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First sebab saya nak masuk sini sebab dari segi training lah. Training bandingan dari Kedah, saya training sendiri dengan ayah saya. Betul, sebab tu lah saya nak masuk sini. Sebab training sini pun dari segi fizikal pun okey, fitness, untuk meningkatkan saya punya ni dalam bidang takraw ni. Kemahiran lah. Bidang takraw. Okey, sekarang kita bersama pula dengan seorang lagi pelajar yang daripada luar datang ke sini untuk berlatih sepak takraw, dan di sebelah kiri saya ni seorang tekong terbaik kebangsaan bawah 12 tahun. Jadi sekarang ni
kita tanya dulu yang sebelah kanan kita ni. Okey, ceritakan sedikit. Nama, datang daripada mana dan kenapa datang ke sini? Nama saya Muhammad Amin bin Zainuddin. Saya datang daripada Teping, Perak. Saya datang sini kerana saya berminat dengan training. Training lagi, selain pada training, apa lagi yang buatkan tertarik untuk datang ke sini? Mungkin Cikgu Jaiz ada pujuk datang ke macam mana? Cikgu Jaiz tarik saya datang ke sini. Okey. Untuk bagi latihan lah untuk kira nak target untuk jadi player terbaik di dalam Malaysia lah. Untuk jadi player yang profesional lah. Oh. Jadi berapa umur ni? 13 tahun. 13 tahun. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Okey, jangan malu-malu, jangan malu-malu. Okey, jadi kita tanya ni pula tekong terbaik kebangsaan di waktu umur bawah 12 tahun. Jadi kita cuba tanya sikit. Okey, ceritakan sikit Ali, nama Ali kan? Ceritakan sikit pasal diri dan bagaimana tertarik untuk datang ke sini. Nama saya Ali Hakimi. Saya berasal dari Selama. Okey, sama jugalah. Okey. Cuba ceritakan sikit perjalanan lepas habis bawah 12 tahun dan masuk ke sekolah Haji Hussein, sebab Ali seorang tekong terbaik kebangsaan bawah 12 tahun. Jadi mesti ada tempat-tempat lain yang panggil, tapi kenapa datang ke Haji Hussein juga? Haji Hussein. Bagi saya sekolah yang bagus lah. Haji Hussein sekolah yang bagus. Okey, jadi sebab bagus dia tu sebab Cikgu Jaiz atau sebab apa? Kan sebab perempuan, takkan sebab perempuan. Jadi sebab apa? Ceritakan sikit. Sebab Cikgu Jaiz lah. Sebab Cikgu Jaiz lah. Cikgu Jaiz sebab dia punya latihan, dia punya dia boleh bagi kita latihan yang baik untuk meningkatkan kemahiran macam itulah. Oh, sebab itulah datang ke sini. Okey, lagi pun dekat dengan rumah. Okey. Terima kasih Ali. Terima kasih. Nama tadi Amin untuk perkongsian ni. Jadi okey, terima kasih. Okey, takat itu perkongsian daripada pemain-pemain yang Cikgu Jaiz latih. Okey, kita jumpa untuk perkara seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdul Ghaffar bin Abdul Ghani. Saya Cikgu Khairul Anwar bin Udi. Sukan, terutama sepak takraw, ada mengalami sedikit kemerosotan. Tetapi tak lama sebab hadir seorang tokoh baru yang bernama Yang Mulia Kuja Isman. Player sekarang yang ada coach yang bertauliah, coach yang boleh bawa pemain-pemain ke hadapan. Buat kerja senyap-senyap, mana action more than words. Usaha yang dibuat oleh jurulatih Cikgu Kuja Isman telah membawa sepak takraw terus maju sampai ke peringkat kebangsaan dan insya-Allah sampai ke peringkat antarabangsa. Daripada 2010-2020 saya kira SMK Dato' Haji Hussein dengan kebitaraan sepak takrawnya menjadi, dan yang penting ialah sepak takraw dapat menjadikan pelajar-pelajar ini manusia. Daripada saya lah secara peribadi. Terima kasih. Jadi harapan saya dengan adanya kemudahan, dengan adanya jurulatih yang bertauliah, para pemain sepak takraw dapat terus maju ke depan dan pada masa yang sama nak berjaya dalam pelajaran. Seboleh-bolehnya berjaya dalam dua aspek lah. Permainan dan juga pelajaran. Itu sahaja. Assalamualaikum. Oh!